Okey. Assalamualaikum. Selamat petang, selamat malam, selamat pagi semua. Bonjour. Hari ini kita akan go through berkenaan dengan risk management in trading. Risk management tu maksudnya kita cuba faham sikit lah. Selain daripada kita trading, kita trade buy sell, buy sell, buy sell, buy sell. Kena ingat, kita ada satu lagi part di mana dalam duit yang kita masuk tu, kita kena kira position kita, maksudnya daripada segi risiko. Masuk je, kena ingat berapa kita sanggup untung, tu paling penting. Berapa kita nak untung. Dan yang kedua, berapa kita sanggup rugi. Tapi sebelum saya start dengan lebih lanjut, saya akan guna directly satu slide daripada Hafiz Izzuddin. Hafiz Izzuddin ni salah seorang di PGMB lah, dan dia yang selalu share pasal Elliott Wave. Hafiz Izzuddin adalah my ex-classmate dulu waktu sekolah, dan sampai sekarang inilah Hafiz next level lah in trading. So kami selalu sharing, dan dia pun selalulah saya in contact dengan dia, bincang-bincang pasal trading. Kadang-kadang dia selalu share pasal Elliott Wave. Hafiz dia memang pure technical lah, dia pure technical. Tapi dalam masa yang sama dia memang jaga risk management in trading. Ini slide ni saya memang tak buat baru sebab memang terbaik dah slide ni. Tak jumpa dah dekat lain. Okay. So kita akan go through this slide. Dalam masa yang sama saya akan add lah beberapa point yang paling penting in trading. Okay. Alright. Semua dah ready. Dekat Facebook nampak senyap je. Cuma say hello sikit ke apa ke. Dah. Dah. Okay. So kita akan ke depan. So the outline is that apa risk management is important. Yang pertama, common mistakes among amateur traders, masuk saya. Our priorities as a trader. Ni tiga ni paling penting. Mana apa ni? Two main rules. Rules ni, it is not maksudnya rules ni kan bukannya rules yang macam kita panggil sebagai rigid atau strict lah. Not a strict rule lah. Bukannya strict. So tapi these rules is very important for you to know. Kalau apply these rules, you might save from what we call as loss yang terlalu besar. Apa maksudnya? Okay, so kita go through sikit demi sikit. Ni Hafiz ni dia punya, Hafiz gunakan buku Dr. Alexander Elder. Dalam buku dia mengatakan, trading appears deceptively easy. A beginner may cautiously enter the market win a few times and start feeling brilliant and invisible. That is why when he start taking wild risk and ends up with bad losses. Apa maksudnya? Inilah yang ramai berlaku. Okay, first sedar. Ni saya ambil satu ilustrasi duit. First sedar 2020. Kita start ni, kata siapa-siapa yang start trading mostly yang join kelas lah saya kata kan. Sebab mostly yang lama tu dia tak apa join kelas sangat dah sebab dia mostly fokus kan. Katakanlah start trading Jun 2020. Kena ingat, Jun 2020 sampai sekitar September, Oktober tu market macam ni. Tekan apa pun naik. Beli counter XOX ke, V Solar ke, apa, tekan je apa pun naik. So dia kata, okay. So dia kata, trading is easy lah. Kita punya deception kita punya ni, kita kata trading is easy. So ramai start daripada kita kata hujung tahun lah, saya bagi Disember 2020. Dia dah mula tu kita panggil sebagai back to square one. Sebab apa? Dia dah terlalu yakin satu. Lagi satu sebab what we call as, dia mungkin kemungkinan besar dia sinilah dia emosi. But kena remember,
back to square one doesn't mean you are a bad trader. Maksudnya bukannya kita okay, hang back to square one, untung lah. Tapi sebenarnya dalam ni kita lalui satu proses. Satu proses yang mungkin kadang-kadang kita tak apa nampak kan, bila kita dalam trading baru kita tahu. Dan sebenarnya as long as untuk sesiapa yang start trading, dia tak lost any money yet, maksudnya dia still back to square one ataupun mungkin down sikit, it is still good for you. Dan kena ingat, lepas ni kena ingat lah, kita dah lalui market yang macam sekarang kan, market yang naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. So basically market yang macam sekarang, it's time for us untuk something like this. Little progress, maksudnya naik turun macam ni kan. Tapi over time, kita panggil sebagai marathon lah. Yang ni kita punya target. Hopefully kita punya circle kan, saya panggil circle JMB. Kita boleh go through this for a very very long period. Saya dah buat ni as what we call kita dah ada circle semua. Setahun saya on giving input termasuk kawan-kawan yang lain. So why not kita target marathon. It's okay. Kadang-kadang kita boleh ada macam ni. Ingat contohlah kita boleh dapat gain yang macam ni, kita loss balik. Atau gain yang macam ni, loss balik. Mungkin loss macam ni juga. Tapi kita nak tengok in a very long run, kita nak tengok yang ni. Just satu je lah. Siapa-siapa yang join malam ni tahniah. Just satu je. Kita panggil sebagai spirit. Spirit sepatutnya should be okay lah. Should be kita sikit demi sikit. Alright. So saya teruskan. Jadinya kita akan the 4 pillars of successful trading, psychology, trading system. Saya dah ajarkan sikit-sikit itu. Risk management, record keeping. Record keeping ni sekarang mudah lah, kita ada contract notes semua kan. So simpan contract notes dan tengok balik macam mana kita punya record trading tu. So why risk management is important? Sebab kalau kita ingat satu benda, ni kan, ni apa maksudnya ni? Saya no holy grail. Ni holy grail method. Apa maksud no holy grail method ni? Ada satu method pun, saya sendiri tak pernah overclaim, yang mana kata method tu wajib untung, tiada. Kemudian great deal of randomness kan. Randomness ni apa? Yang kita masuk turun, yang kita tak masuk, yang kita monitor tu naik. Contoh sekarang apa? Contoh sekarang yang ni kan, KSSC, Netek, naik. Naik. Tapi yang kita masuk apa? Yang kita masuk apa? Dinex. Yang kita baru masuk lah. Kita masuk Dinex. Lepas tu, kita masuk apa lagi lah? Stack. Lepas tu, yang ni kita masuk. Yang ni kita masuk. Yang ni yang orang tak tahu lah siapa masuk. Tapi asyik kita tak masuk lah. So, kena ingat lah, dia full of randomness. Okay. Kemudian kita nak tengok long term survival. Sebab tu saya kata awal kelas saya kan, first class saya sebut pasal expectation. Saya sebut pasal expectation. Very lot of us yang expect 100%. Tapi kita nak tengok long term survival. If you can get 20% over year for 10 years in a row, for example, then you are one of the great investor ataupun trader lah. Sebab tu saya kata this one, tapi dinafikan juga ada yang ni kan, macam yang tu bawah itu apa nama, Dan Zenger yang berjaya few thousand ke million kan. Tapi belum jadi macam tu, dia dah merasa 10 tahun dalam market, ups and downs. Ingat kan tu, 10 tahun. Kita tak sampai setahun lagi. Saya sendiri pun baru dalam 4 tahun, 5 tahun. So ingat no holy grail method dan long term survival. Avoid huge losses. Sekejap lagi saya terangkan apa maksud huge losses. Okay. Kalau ni saya tak tengok sangat soalan ni dulu sebab yang ni general. Nanti saya akan masukkan practical dia dalam trading. Practicality dalam trading. Ni common mistake lah. Common mistake. Saya ni.
common mistake. Ramai yang ni entertainment. Saya kadang-kadang saya kurang gemar sikit bila orang sebut main saham, main penny, main tu kurang sikit lah. Kita sebut, saya lebih suka ayat. Okay. Dan counting money in open trading position. Yang ni yang ramai lah. Screenshot, ni apalah, biasalah tu manusia kan. It's okay. Bukan semua, even professionals pun dia counting money juga. Dia still dia boleh buat percentage of gain lah apa semua lah. Padahal yang tu semua floating dan dia ambil yang the best interest tu lah apa semua lah. Yang reality mostly kita je yang tahu kan. Being emotional on wins and losses, emosi. Sebab saya kata duit yang kita sanggup burn dulu. Undisciplined. Okay, undisciplined. Abang placement, lagi inilah biasalah tu. Over trading. Ini pun banyak juga. Undercapitalization myth. Ramai yang ni ramai yang kata, aku ada 1,000 tapi untung aku RM50. Aku ada 1,000, untung RM50. Dan seorang lagi dia kata, aku ada 1,000. Susah nak buat duit, dia kata. So dia kata, aku nak letakkan 100,000. Ni bahaya sebab dia kata cepat sikit kaya. Bila cepat sikit kaya. Tapi kena ingat, start small tu. Ramai yang mesej saya kan, dia tak pernah buy, dia tak pernah beli apa-apa lagi. Dia tak pernah beli sebarang saham lagi. Mesej saya, berapa modal dan dan boleh tak jadi full time trader. Lepas tu soalan saya senang ya. Pernah buy and sell tak dekat market? Dia kata belum lagi. So saya kata start dulu dengan that one. Bila dah betul-betul ready, barulah consider. Kalau tak ready ni janganlah. Itu orang panggil bagai menangguk air di air keruh. Tak apalah. Bagai menangguk di air keruh. So yang ni kita tengok long term survival. Kemudian steady growth of capital, making high profits. Ni the last one. Making high profits ni. Ni kena ingat. Yang ni yang paling susah. Okay. Melukut di tepi gantang. Tak apalah. Here kita akan masuk math sikit. The 2% rules. 2% rule and the 6% rules. Saya tak nak, saya mungkin akan go through sikit-sikit macam ni. Tapi saya nak lukis. Sebab sini 2% rules ni. Never risk 2% of your total capital in single trade, apa semua tu. Okay. So, use or stop. Alright. So, kita go through here. Okay. Sebelum saya go through lebih banyak, saya nak buat satu soalan lagi. Saya nak buat satu quiz. Quiz yang pertama. Sebelum saya go through yang lebih jauh, saya nak buat satu quiz. Quiz yang pertama. Ready ya? Quiz yang pertama. Okay. Quiz yang pertama. Modal. Sekejap. Ni bukan modal lagi. Dua quiz saya nak buat. Satu quiz yang pertama adalah 100 slot RM 0.6. Ni A. Ni B. 100 slot RM 0.15. Okay. Quiznya, siapa-siapa yang di Zoom boleh siapa boleh ni join Zoom. Ada 111 lagi kosong. Siapa-siapa nak join Zoom. Ini saya nak buat quiz ni satu. Pertama. Baik. Sudah. Okay. So, quiz yang pertama adalah ni. Boleh buat quiz dekat Zoom. Saya tengah buat quiz.
Naik aku isu. Naik. Ada kuis tak? Okay. Now. Cepat. Saya bagi 20 saat ya. Okay. Alright, dah stop. Tak apalah, itu bukan semua jawab pun. Okay. So, ramai yang katakan B. Ramai yang katakan B yang risiko. So, kena pay attention here. Is that risiko adalah sama. Jawapannya C. None of the above. Sebab apa? Okey, saya terangkan. Okey, ini saya sebut risiko, bukan duit banyak mana ataupun banyak mana. Saya sebut risiko. Bukan kira persentage ke apa ni, risiko ni. Bukan kira persentage duit ke apa semua ke tak. Ni saya bagi C tadi. Ada C. None of the above. Oh, salah saya pula kata tak aci. Oh, bagi C tu. Okay, tak apa, kita teruskan. So, here, darab 0.6, satu slot darab 1 unit lah. 100 unit darab RM 0.6. Berapa ni? 6,000 lah. Okay. Dan second one, darab RM 0.1. 15, maaf. 15. Okey, duit kita nampak macam sama, lain kan? Tapi saya nak sebut pasal risiko ni. Itu yang ramai yang kurang faham ni. Position sizing. Dia main penny tapi dia tak faham risiko ni. So, ni saya kata A dengan B lah kan? A dengan B. So, satu bit, saya tulis ni lah. Okay. Satu bit BID, bit turun. Untuk A, berapa? Tolak berapa? Tolak RM RM50. Satu bit turun untuk B, berapa? RM50 juga. Sama. Risiko yang sama. Walaupun duit berbeza, risiko yang sama. Dapat. So, datanglah kuis kedua. Kuis keduanya, ni datang kuis kedua. So, risikonya adalah sama. Dua-dua tu, bila turun je, loss tu RM50. Ni risiko. Bukan kira persentage, risiko. Ni yang saya nak terangkan pasal position sizing tu. Okay. So, datanglah soalan kedua. Soalan kedua ni penting untuk amal yang ni kan. Maaf, saya ambil warna ni hitam. Okay, here. So, ini saya pernah ceritakan dulu, tapi saya bagi modal. Modal RM. Kita ambil modal yang sama lah, modal RM. Kita yang senang kira lah. Senang kira, saya tak apa ambil 6,000. Okay.
Untuk kes A, 100 lot, RM 0.6. Okay, untuk B, untuk cukupkan 6,000, berapa lot ni? Kalau RM 15 sen. 400. So here datanglah squeeze yang kedua. Ni pah saja dalam resulta. Okey. So tadi yang sini kan? Okey. Relancer le sondage. Ya. Changer. Sudah. Maaf. Okay. So, manakah risiko yang lebih tinggi? Okay. Sudahlah. Mudah. Saja nak test. Tengok. Ini tadi soalan ramai salah kan? Ini kita bagi yang ramai betul pula. Okay. So here. Sudah. Manakah risiko yang lebih tinggi? A atau B? Yang ni kalau siapa tak boleh jawab kak. Ada tu buat kacau, tekan A. Okay, tak apalah. Ni saya ni. Okay, so jawapannya adalah B ya. Jawapannya adalah B. Okay, so here ni maaf, mungkin saya terlaju sikit. Okay, sini satu nota kaki. Ya, kena ingat satu bit equal to, kalau ni kan RM 0.005. So kalau satu bit turun ni kan, contoh yang ni this one, saya ambil this one. Turun, kita panggil sebagai turun satu bit, bukan satu abit, satu bit. Kalau turun satu abit berat sikit lah. Okay, turun satu bit is equal to RM 0.595. This one kan. So kalau kita tengok this one, ni 0.05 darat dengan 100 lot darat dengan 100 unit. So totalnya berapa? RM RM50. Itu masuk turun satu bit tu. Okay. Turun satu bit berat sikit lah. Tapi tak apalah. So here, ni kenapa B lagi risiko? So saya ni lah, saya tulis. Okay, 100 lot. Darab 100 unit. Darab RM 0.6. Equal to RM 6,000. Okay. Yang kedua, B tu. Okay. 400 lot. Darab 100 unit. Darab RM 0.15 equal to RM 6,000. Modal yang sama. Tetapi risiko berbeza. Yang ni yang paling penting dan ramai. Termasuklah yang paling teruk sekali yang banyak modal. Sebab apa? Dia kata masuk penny cepat kaya. Sebab ni dia nampak banyak lot ni. Ni, dia nampak kat sini. Dia kata, banyaknya boleh dapat 400 lot. Padahal dia bukan nak jadi shareholder pun, nak trade pegang 2 minit lah. Duk kira banyak lot banyak. Duk kira lot banyak mana. Dia kata banyak lot sikit boleh jadi shareholder besar sikit, katanya lah. So, here, bila jadi macam ni, kenapa saya punya dekat Facebook ni jadi kerah
So here, yang ni yang saya nak terangkan ni untuk A. Untuk A kan. 1 bit turun tolak RM 50. Tadi atas tadi saya dah kira kan. Untuk yang B tu, okay. So, untuk yang B, 1 bit turun kan, bukan 1 bit, 1 bit, di mana RM 0.005 darab dengan 400 lot, darab dengan 400 lot, darab dengan 100 unit. Satu bit dia turun is equal to RM 200. Negatif lah, saya senang tulis. Negatif RM 200. Nampak apa yang saya cuba nak sampaikan kat sini? Modal yang sama, tapi disebabkan dia nak entam penny ke, dia nak entam, dia kata nak kot entam penny lah apa semua lah. Last sekali, here, B tu, ni, B ni ramai yang terkonor ni. Ni. Nak trade penny tak ada masalah. Allah, dia jadi apa pula dah ni. Okay. So here, nak trade penny tak ada masalah. Tapi kena ingat position sizing tu. Position sizing is very important. Kalau kita tak jaga sizing ni, kita akan dapat, kita panggil sebagai inilah, sebagai kita tak boleh jaga kita punya sizing. So back to here. Ni position sizing. Itu maksudnya position sizing tadi tu. Kemudian use of stops. Macam mana nak implement dia? Okay, yang pertama adalah dia kata trade without a stop is a gamble. If you are after thrills, better go to a real casino. Siapa-siapa nak pergi casino boleh lah. Okay, sekejap. Saya tak close tadi. Siapa-siapa nak pergi casino boleh. Penting ada, hari tu buka, sekarang tutup balik kot. Apa kan? Yang penting, cutting losses, and cutting losses. Kalau kita boleh follow 3 rules ni, kita sebab ramai especially waktu market merah ni, dia kata nak cut apa, market merah nanti rebound lah. So here, apakah maksud stop ni? Soft stop, hard stop, dia kata ni tak penting pula. Sebab sekarang dah tak ada dah apa hard stop. Okay? Hard stop ni dulu zaman dulu dia nak stop tu, dia kena telefon advisor. Dia kata, okay, Assalamualaikum, saya kena stop ni semua bla 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 bla. Tapi sekarang ni execution ni dia soft stop lah. Soft stop sekarang ni dah senang dah. Kita dah ada function stop dekat plus so here, push wider stop, actor stop, semua ni. Okay, ini just ni lah use of stop. Kita kata use actor stops in low volatility. Ni wider stop untuk high volatility. This one not what we call as rigid rules pun. Tapi yang low volatility ni macam kita selalu ambil counter yang kadang-kadang lompat 10 bit, lepas tu turun balik 5 bit, lompat balik 15, turun balik 10. Yang tu kena wider stop. Tapi kalau setakat counter tu, kita ni kan, hari ni yang ada siapa share gambar Mr. Bean tu, geram aku. Mr. Bean yang tunggu lama, lah kali tertidur. Contoh counter yang macam kita masuk. Contohlah, saya minat nombor 0.6 hari ni. Contoh hari ni, kita nak tunggu dia naik 0.605 sini ke sini. Ni 2 hari. Contoh kita nak tunggu ni, nak naik gaya ni, kita tunggu dia 2 hari. Lepas tu yang jadi geram tu 0.60 nak turun pergi 0.58 ni saat. Siapa pernah merasa?
Siapa pernah masak? Angkat tangan. Yang ni, hari ni, tadi. Ni nak ni 2 hari. Kali dia turun dari sini 2 saat. Baru tadi. Ramai. Aduh. Saya tu tidur tapi terkejut lah tengok ni. Okay, bukan saya nak kelak ke apa, just that. Benda tu jadi terbiasa sangat saya ni. So bila counter macam ni, kita gunalah title stop sikit. Yang tu ni. Yang tu yang kita selalu ni. Itu maksudnya. Tak, maksudnya yang ni yang betul maksud dia macam ni. Ini yang betul, real maksud. Ya, contohlah 61 2 hari. Yang ni dia real maksud juga. 59 2 hari. Yang ni maksudnya low volatility. Cumanya in reality bukan yang ni. Reality itu je saya nak sampaikan tu. Ya. Okay, alright. So, very important. Okay. Most ni, contoh kan, self-discipline, assessment, avoid placing your stop at obvious support levels, on numbers, don't let your winning trade turn into a loss. This one very difficult lah. Ya. Kadang-kadang dah hijau lah. Dah screenshot, dah post dekat Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, semua dah settle. Tapi kita tak letak sell tu. Last kali merah balik. Ni ramai lah ni kan. Screenshot tu, skill screenshot tu memang top. Semua social media semua dah post. So kena beware dengan this one. Kemudian losses quickly but continue to monitor the stock for more buying opportunities in the future. Yang ni lah. Kemudian assessment before ni yang ni yang paling penting lah. Ini selalu saya sebut ability to monitor. Pertama working, adakah kita bekerja. Kemudian self discipline hard ataupun ni volatility low high. And kalau kita beli counter yang sideway tu tak payahlah cut loss lagi. Tapi kalau kita dah masuk counter-counter yang downtrend tu, kena hati-hati ya. Contoh. Kemudian holding period. Ni intraday swing position. Yang ni yang saya selalu sebut ni. Niat intraday jadi swing trader. Niat nak intraday jadi swing. Tu dah niat nak swing dah. Dah niat nak swing, dia ni jadilah LTI. Jadilah long term investor. Ataupun kita panggil HI lah. HI ni apa? Hope investor. Ini contoh. Sebagai contoh. Okay. Ataupun CI. Itu investor. Okay. Contoh. So yang ni location of stock should not be obvious should not be obvious semua tu. Nanti yang ni should not be obvious ni saya terangkan. Alright here. Skydiving without parachute. Inilah yang selalu yang terkena ni. Alright. So ni dah page ke berapa ni? 18. Okay, position sizing. Okay, position sizing. Account trade risk apa semua ni kan. Contohlah saya bagi. Okay. Okay. Saya tak nak guna yang ni directly. Here. Jom kita go through this one. Saya lebih lagi senang faham lah. Alright. Position sizing. Ini yang paling penting. Yang ini dipanggil sebagai. Ini kita panggil sebagai. Bukan benar ni. Saya pun ni rambut ni dia tak apa nak clear. Okay. Okay. So kita katakanlah saya ambil contoh modal. Okay. Modal
Kena makan Biscoff. Saya dekat office ni. Biscoff kat rumah. Modal RM. Op. Saya bagi modal yang realistik dah sikit. Okay. At one moment, kita akan target untuk modal kita 5 figure. Ni yang mana ni kan? Just bear in mind. Kalau siapa-siapa yang modal masih rendah lagi, janganlah kata Najib ni tak ni pula. Tapi just bear in mind. Supaya next kita akan go towards this. So kita bila go towards this, kita kena tengok ni. Contoh. Okay. Apakah yang dimasukkan sebagai 2% rules? Okay. Siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan tak? Boleh tak? Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan tak? $2K je modal untuk trade, 2% daripada 10,000, 2% from total capital. Okay. So, bila kita ada modal 100,000, 10,000, 2% terus adalah 2% amount yang kita sanggup loss. Bukan kita sanggup loss. Bukan kita sanggup. Yang amount yang, apa ya ayat dia yang bagus lah. 2% amount yang kita sedia. Kita sedia untuk loss in one one single trade. So 2% daripada 10,000 berapa? Berapa? Mana 2K? Itu 20%. RM 200. Okay, nampak? Okay. 200. So, amount ni saja yang kita kena, amount ni saja yang kita kena loss in one single trade. Okay. So, apa maksudnya? 200 ni? Contoh saya bagi. So, here, yang ni sebiji macam Hafiz cerita ni. Ni sama. Cuma Hafiz cerita details lah. Nanti saya bagi slide ni. Saya nak cerita this one. Kita go through one by one. Okay? Okay. So here, contoh saya bagi. Okay. Time. Maaf. Temps. Saya macam aku aduh. Out of topic. Aduh. Mengganggu konsentrasi. So, ni lah price. Okay. Filter kamera. Macam-macam. Okay, ni sebagai contoh. Contoh saya bagi. Ni satu. Okay. Kita katakanlah ni teknik buy on breakout. For example lah. Buy on breakout, teknik orang panggil apa? Bob. So here. Kita katakanlah dia kata dia Bob. Dia Bob kan? So dia buy kat sini. Contohlah ni basically buy. So ini yang paling penting adalah contohlah saya bagi contoh figure.
Kan? RM 0.56. Contoh. Ini harga grain flow tadi. Contoh. Tapi grain flow bukan breakout lah. Dia nak patah balik lah. Dia menurun. Okay. So, tengok betul-betul. Between here, kita katakanlah, maksudnya, maaf. Maaf. Hayya. Sana. Okay, saya nak tarik bawah sikit. Lah. Tarik bawah sikit je pun. Sana. Okay, contoh kita ambil buy. Contoh sini. Ni saya tak sebut pasal ratio ke apa lagi ni. Ini baru nak sebut pasal loss ni. Okay, so here katakanlah breakout sini kita katakanlah 0.50. Contoh. Kita hesitate ni. Macam jauh. Tapi macam nak jalan lagi ni. Jalan ke tak jalan? Jalan ke tak jalan? Breakout ke tak breakout ni? Selagi tak masuk, dia naik. Masuk, dia turun. Contohlah kan. Contoh. So, macam mana kita nak decide adakah kita patut masuk ataupun tidak? Yang tu satu. Yang kedua, bila kita masuk, berapa duit yang kita kena masuk tu supaya kita boleh cover kita punya rows yang atas tadi tu. Sebab probability bila counter tu breakout, kalau kita tak masuk dia naik. Tapi kalau kita masuk je dia turun. So untuk kita play dengan probability tu, okay, untuk kita play dengan probability tu, kita cuba masuk. Kita masuk lah. Mana tahu kita masuk dia naik. Walaupun kita tahu kita masuk je dia turun, tapi masuk pilah kokok dia naik. Satu. So here, ni 0.5. Dalam slide tadi dia kata elakkan cut loss around number. Round number ni sebenarnya ni obvious lah ni support dia. So bila kita masuk sini, most of the time kita cut loss, saya tulis sini ya. Cut loss. Most of the time saya akan ambil cut loss 0.49. Selalunya macam itulah, saya akan ambil 0.49. Okay. 0.49. Dapat? Okay, so kita tulis balik. Entry price 0.56. Cut loss 0.49. Between entry price dan cut loss ni ada berapa ni? Berapa pip tu? Berapa sen tu? Beza. Dan beza ada berapa tu? 7 sen Beza ada 7 sen. Betul tak? Kan salah? Kan betul? Tak, beza ada 7 sen. Betul So, ni contoh tadi. Ni kita nak baik contoh tadi tu. Okay. So, amount sanggup loss berapa? RM200. Okay. So here formula dia unit darab dengan ni saya tulis beza entry price dan cut loss ni, nama pendek dia BEC. Boleh?
Okay. Nama pendek dia BEC ya. Beza mana boleh beza BCL. Tu beza cut loss. Ni beza entry price dan cut loss. Okay. Boleh lah BEC lah. Okay. So darab BEC equal to RM 200. Bunga Citra Lestari, bunga cinta. Citra nama dia. So unit dia berapa? Berapa? Jenuh lah yang apa? Bahagi 0.07. Risiko tu berapa? Risiko tu berapa? Ha. 2,857 unit. Bagi dengan 100, risiko tu berapa? Kita ambil lah 28 lot. 28 lot. Ataupun 28 lot. Okey. So, ini saja amount yang dia patut masuk. Faham ke tak faham? Okay, so kita retro action balik. Fokus balik. Kita retro action balik. Ya, maksudnya kita retro action balik. Saya nak tunjukkan. Saya rasa mungkin ada kurang ni lah, yang jelas. Tapi saya nak retro action balik. Okay, kita retro kita retro aktif balik. Contohlah kan. Contoh yang kita selalu buat terbalik. Lalu kita buat macam ni. Contoh. So kita buat trading plan macam ni. Okay, trading plan. Trading plan standard. Trading plan standard. Kita selalu bagi apa? Entry price 0.56. Cut loss 0.49. Lepas tu target price tak apalah. Target price mungkin 0.7 ke apa, example, contoh. So apa yang selalu kita buat? Bagi cantik lah. Bagi 100 lot lah. Nampak cantik sikit masuk tu. Lalu kita buat macam tu kan. Tapi disebabkan kita faham yang atas tadi tu. Katakanlah number of lot. Sebab kita faham tadi yang atas tu. Lot 28. Unit berapa? Unit 28 darab 100 is equal to 2,800 unit. Okay. So here, bila kita dah faham yang ni, this one. Okay. Contoh. Saya lah yang masuk kena cut loss ni. Najib. So Najib masuk je. Najib kata, masuk je turun. Dia tahu, tapi dia masuk juga. Masuk je turun. So bila dia ada knowledge this one, so saya masuklah entry price saya. Nanti saya bagi 0.49 tu contoh. Kalau nak masuk 48 pun kira lah atas ni balik. Contoh. Tadi ada buat tanya kenapa bukan 47. Kenapa bukan 46? Boleh, tak ada masalah. Contoh. Contoh, saya bagi contoh ni. Ni saya nak tunjukkan nombor ni. Bukannya dekat tu cut loss. Contoh. Contoh 0.56. Jadi saya bagi satu yen ya. So saya beli kat sini lah 0.56 darab 28 lot darab 100 unit ikut tu berapa? Berapa tu? 28 darab 100 darab 0.56 RM. Yang ni kita kira broker fee ni saya neglect dulu lah. Okay, contoh. Kenapa 0.49?
0.49 tu ada dah sebab dia. Saya bagi contoh. Bukannya saya ambil 49 tu by ni, tapi sabar. Sabar. 0.49. Katakanlah saya cut juga, saya terpaksa cut. Contoh. Berapa ni? 28 darab 100 darab 100. Darab 0.49. Okey, RM. Ni katakanlah saya cut juga. So berapa loss saya? RM 196. Campur broker fee dalam RM20. Tolak ni lah. Ni loss. Okay, still okay lah dalam RM210. RM220. Ni contoh. Ini kalau siapa-siapa yang boleh follow this one, insya-Allah lama dia kat market. Tapi orang terbalik. 56. Tak apalah, hantamlah. Contoh saya bagi satu lagi contoh. Ni contoh yang kita selalu buat. Okey. Selalu buat apa? Kita selalu masuk based on kita rasa sedap. Maksudnya yang kita rasa sedap tu apa? Ni kan. Ni trading plan. Ni trading plan. Newbie lah. Contoh. Saya tak ada lah kata newbie. Trading plan najib. Senang sikit. Apa-apa semua salah saya. Dan kira. Dan. Tekan sat ya. 200. Kita nak loss 200. Entry price bahagi dengan berapa nak cut loss, dapat pun 200. Dapat pun unit dah. Ya. 0.56 contohlah saya bagi. Ingat modal saya 10,000 tadi. Cut loss yang sama. Okay. Mana target price? Target price tak ini kita bukan kira target price ni, kita kira nak cut loss lah. Masuk je cut loss. Ni kita ni. So kita nak sedap, apa kita buat? Kita masuklah 100 lot. Standard. Mesti ramai buat macam ni. Setuju tak dengan saya? Setuju tak? Senang. 100 lot, senang. Contoh ni kita ambil modal atas tadi tu. Modal atas tu 10,000. Masuk je merah. Masuk je ni. So dapatlah 10,000 unit. Kita baca modal atas 10,000. Tapi disebabkan dia masuk, dia kata 100 lot dah senang tekan. Satu bit dah cover broker fee. Tak apalah. Tu kalau jadi. Ni kisah kita ni. Pasal market merah siang tadi. So malam ni dia kira harga kat loss. Okay. So 0.56 darab dengan 100. Darab dengan 100 lah. 100 lot 100 unit. RM 5,600. So 0.49 darab 100 unit. Equal to RM 4,900. Loss berapa tu? Loss RM 700. Apa maksudnya ni? Maksudnya apa? This one 7% modal. Ulang yang ni 3 kali. Terduduk bang. Ulang yang ni 3 kali, terduduk bang. 700. Masuk lagi sekali 700. Masuk lagi sekali 700. 2,100. 20% modal. Sap daripada market. Dapat tak dia punya, kenapa saya cuba terangkan tu? Nampak? Nampak itu yang dimasukkan sebagai 2% rules. Okey, cantik. Ramai dapat. Okay, so this one yang kita panggil sebagai position sizing. Senang ya? Nanti saya buat Excel. Aduh. Macam kena swap.
Nanti saya buat exercise, saya bagi. Tengok calculation atas balik. Allah. Mana nak petah balik Nanti saya buat exercise, saya bagi. Senang. Tekan ni. Dapat berapa lot kita nak. Boleh So, ni kan. Kita masuk buy. Kita ni sebut je kat loss ni. Sebut je kat loss. Masuk je kat loss. Okay 28 lot. Ni kan. Ada orang mencarut lah. Ya. So dekat sini, kalau dia kira betul-betul lot tu, dia dikira betul-betul kan. Ni kan, kalau siapa-siapa nampak lah, saya cuba tunjuk Suan. Kan, kalau dia kira betul-betul, ni, risiko terjagalah. Suan. Tapi kalau dia tak kira, dia boleh sedap tekan, bagi cukup 1 So, kalau dia nak bagi tekan sedap, bagi cukup 100 dia tak perasan apa benda ni. Tapi nak bagi cukup 100 lot je pasal dia nak ni, dia tekan ni. Faham tak? Tak apa, jangan risau. Tak terasa apa. So, macam mana kita nak tentukan cut loss kita? Okay, saya ni kan. Kita tengok sini. Okay, macam mana? Kenapa saya tentukan cut saya tu di 0.49? Kenapa? Dan bagaimana? So, kita sambung selepas ini. Okay, kita sambung selepas ini. Kenapa cut loss saya 0.49? Kita rehat 10 minit. Ya, kita ambil ni lah, rehat sampai 10 suku lah. Sampai 10 suku malam. 10 suku rehat sampai 10 suku PM. Boleh Alright, kita rehat sebentar. Apollo.
sampai 10 suku. Tak apalah. Saya mohon dulu. Semua sempat screenshot tak? Kalau ni, nanti saya akan save juga. Saya bagi biasa. Nak tulis cantik sikit Risk and money management in trading. Saya nak kena tulis note. Saya nak kena hantar note dekat grup. Aduh. Kat sekolah cikgu akan kata salin lah. Okay, long term lain. Long term lain dia punya. Itulah. Saya yang tulis note, saya kena hantar note. Saya dah kena buat Excel. Siapa cikgu, siapa anak murid ni? Nanti saya hantar. Okay. Alright, semua dah kembali. So here. Soalan pertama kan. Ya. Macam mana nak tentukan cut point. Okay. Sebenarnya tadi kan. Tadi yang saya cakap pasal this one. Kan? Ada orang yang dia cut dia tu lebih rendah berbanding yang dia buat tu kan. So contoh kenapa saya ambil 0.49? Kenapa saya ambil 0.49? So katakanlah bila dia tengok satu chart tu, kan dia tengok satu chart tu. Contoh kat sini. Contoh sini harga sini apa ni lah, apa 50 sen breakout breakout 50 sen. Setengah orang dia masuk contoh kat sini kan. So kat sini buy 0.56. Contoh, saya bagi contoh. So bila dia buy 0.56 support 50 sen, adakah kita akan cut loss di support? Adakah kita akan cut loss di support? Selalunya tidak. Selalu orang selalu yang salah lah. Dia selalu define salah. Kurang tepat. Dia selalu define support instead of cut loss point. Itu yang beza dia. Dia selalu kata aku nak cut loss dekat sini lah. Sedangkan benda yang patut dia define adalah apa? Adalah cut loss point. Okay, contoh dia tak nak cut dekat 0.49. Okay. Contoh dia nak cut dekat 0.47. Contoh saya bagi. So it is a choice. Sebab dia kata 49 tu dekat sangat dengan support. Nanti dia turun situ, dia naik balik. Contoh kan. So bila dia decide untuk 0.47, dia kena buat balik lah. Nanti Excel tu akan bantu. Tapi tak apa, saya bagi sekali lagi. Contoh kan. 0.56. So cut loss dia berapa? 0.47. BEC. Beza, entry price dan cut loss. Berapa? Bukan BCL lah. Bukan Mutual List bukan. So kat sini 0.09. Dapat beza dia tu. So position sizing dia macam mana?
Position size ni macam mana? Ingat, ni darab BEC equal to RM 200 lah modal tadi kan. Equal to 2% rows. Dalam kes kita RM 200 lah. Okay? Semua mesti ingat. So here unit BEC 9. So unit dia berapa? Unit dia 200. 22 lot lah. 22. Okey, cun. Unit dia 2222 unit lah. 2222 kan. Ataupun yang ayat mudah ya 2200 unit lah. Kita roundkan dia jadi 2200 unit. So 2200 unit equal to 22 lot. That is how dia manage list. Tengok orang, dia nak cut tu dia nak cut bawah lagi sebab kita takut rebound. So it's okay. If you want to play margin kan, contoh lah. Macam tadi Najib cut di 49. Ni kan, contoh 49. Ada setengah cut di 47. Boleh, tak ada masalah. Kurangkan number of lot. Bila dia kurangkan number of lot kat sini, dia punya loss dia akan sama. Dia punya amount of loss tu akan sama. Okay. So, kita kalah dekat sini kan. So, dia masuk berapa? Okay, saya bagi ni. Dia masuk 22 lot. Contohlah saya bagi. Maaf. So, dekat atas tu. Apa warna sama? Okay. Here. Okay. Buy. Kalau dia buy, contohlah kan. Modal dia start 10,000. Modal dia start 10,000 tadi. 2% terus. 10,000, 2%, 200. Okay, saya ada buat disclaimer tadi pasal modal. Saya kata, saya letak 10,000. Ada yang kata, Najib sebut 10,000. Macam mana kalau modal lagi kecil? Saya kata, one day, anda akan ke sana. So, kena ni lah, kena be prepared. Mostly yang loss yang besar ni, mostly yang hadapi keadaan yang sukar macam ni, adalah orang yang mempunyai modal yang 5 figure. Orang yang modal kecil ni, dia akan go agresif. Sebab apa? Dia nothing to lose. So bila dia ada nothing to lose, dia ni lah. Dia akan lebih jelas dan dia akan lebih agresif selalunya lah. 22 lot tu untuk buat apa? Baru join lah. Baru join ke? Emilia Anisha Zubir. Kalau baru join bagi tahu ya, tak ada masalah. Sekejap saya nak tengok adakah saya yang memang yang tu. Okey, tak baru join. Okey, so 22 lot ni adalah untuk buy lah, contohlah kan. Contoh dia buy first 0.56 darab 22 lot darab 100 unit. So 0.56 darab 22 lot darab 100 unit berapa? Darab 0.56. Itu RM 1232. So ni saya nak sebut sebagai ni, orang panggil sebagai cut loss ni. Bukan ini bila sebut risk management ni, maksudnya daripada segi kita losing money lah. Not dari kita how kita gain mostly semua tahu. Ramai yang ni kan. Tapi kita, sebab tu orang selalu sebut kita take care of the downside, barulah kita ambil yang the upside-nya. So here kan, bila dikatakanlah benda trading dia tak jadi. Bila trading dia tak jadi, 0.47 dekat kan. Dekat kat sini 0.47 darab 22 darab 1 sini. Equal to RM 1034.
So, berapa total loss dia? Loss dia, RM 198. Okay, so nak cakap bila dia apply rules of 2% ni, dia akan back to here. That is why yang menjawab soalan $20. Okay. That is why yang menjawab persoalan $20 kenapa 22? So that bila dia beli tak jadi, bila dia beli tak jadi, dia punya loss adalah RM198. Okay. Bila loss dia RM198, bila kita duduk ni, okay, maksudnya kat sini modal, saya dah tulis kat atas tapi saya tulis lagi sekali, RM 10,000. So loss dia contoh, loss RM 198. Not even 2% lah. So maaf. Okay. Maksudnya loss dia 198. Not even 2% of the modal. So dia masih ada lagi modal yang besar untuk rolling balik duit tu. Selalunya most of the time kita trade ni kan, kalau kita betul kita trade ni, mostly kalau market bagus, mostly semua jadilah. Tapi katakanlah market tak bagus, kita katakanlah mostly akan jadi mungkin akan jadi kita katakan macam ni. Contohlah, saya bagi contoh. Okey, kita katakanlah dia 10 kali trade. Macam mana nak terangkan? Sekejap. Okey, tak apa. Saya terangkan sekali. Ni 2% ni dia hanyalah figure je tau. Boleh je kalau siapa yang kata aku heran apa, aku buat je lah 5% terus. Maksudnya dia nak loss 5% setiap kali trade. Tak ada masalah. 2% ni anda yang tentukan. Maksudnya bukannya kawan-kawan, bukannya saya, apa semua ni, 2% ni hanyalah satu figure yang jadi contoh. Boleh je jadi 6% for example. Boleh jadi 5%. Ini sebagai guidance lah, Kita pulanglah kepada anda untuk tentukan kat mana anda nak masuk dan berapa banyak anda sanggup hilang duit tu. So here. Kenapa saya sebut macam ni? Contoh saya bagi ya. Contohlah saya bagi. Macam ni contoh. Risk reward ratio. Saya nak bagi satu contoh lah. Okay, bagi satu contoh. 1:2. Ratio 1:2. Okay. 10 kali trade. Okay. Right. Saya nak pakai this one. Okay. Reward ratio ni 1:2. Contohnya risiko dia 2%. Ratio dia 4%. Contoh. Ni kan 2%. 1. Loss dia 4%. Saya bagi satu contoh. Okay, ni ada matematik sikit tapi just nak tunjuk. Katakanlah dia 10 kali trade. 10 kali trade. Contoh 6 kali gain. 4 kali loss. Contoh. 10 kali ni tak kisahlah. 10 kali dalam masa setahun ke, 10 kali dalam masa sebulan ke. Dia nak tunjuk ini ya, this one. So here modal, saya katakan modal RM. Ni kalau betul-betul disiplin ni. Katakanlah kita bagi satu kes lah. Satu kes mudah ya. Saya buat macam ni. Contoh kalau semua loss untung sekali tu ada masalah tu. Ada masalah kat trading tu. Okay, saya bagi satu contoh ni. Saya bagi sini loss, saya bagi contoh lah loss. Katakanlah ni kan, gain sekali. Ni
Tak payah 5 lah. Ya sampai 10. 5 dah. Tak kira. Tak nak kira. Sat. 5 dah. Tak nak kira sampai 10. Ya. Mah. Tak nak kira 10. 5 dah. Okay. Contoh lah saya bagi macam ni. Sekejap lagi saya ni. 2 kali gain. 2 kali loss. Contoh saya bagi. Ya. Ni sebagai contoh saya bagi just nak tunjukkan ni dah. Tuan 10,000. So kita katakanlah dia loss gain. Contoh saya bagi satu ni best case. Okey, maaf. Saya buat macam ni ya. Maaf. Okey. 2 kali ni loss gain. So, first trade. Kalau dia apply 2% rules tu, kalau dia apply 2% rules, berapa dia punya loss? Tolak 200. Betul tak? Setuju tak setuju? Is everyone still there? So, yang kedua. Okay, yang kedua. Berapa loss dia? 196. Okay. So, loss dia 196. Modal dia tinggal berapa? Modal dia tinggal 9604. Lepas tu dia gain balik. Contohlah dia gain balik 4%. Berapa? Ni nak kira sikit lah. 4%. Berapa? Tambah. Berapa? Pasal apa tinggal 7,000 pula. 384 lah, maaf. 384. Kemudian di sini 9604 tambah 384 apa? Jangan pening lagi. Tunggu saat nak habis Sini tambah sini berapa? 9988. Dapat 4%? $399 lah. Betul? 10,000. 388. Dapat 4%. Berapa? This one. Last one. 416. Okay. So, 416 tambah. Berapa ni? Contoh saya bagi. Contoh 1, 2. So, modal dia, penghujung. This one. So, ni kalau 2-3 lah. Kita katakanlah kes kedua loss. Ni 1, 2, 3. Ni 3-2. Contohlah saya bagi 3-2. Okay. First one. Hopefully ramai yang ikut lah. Tolak 200. Lepas tu 9,800. Darab 2%. Tolak berapa? 196. Kemudian 9604. Darab 2%. Tolak 9604. Darab 2%. 192. Okay. So, daripada 9604 tolak 192.
Okay, so here 94, 48. Darab 4%. So berapa? Hmm, 377. Jangan left lagi. So here, ada yang nampak macam susah nak kira. So dia start balik dengan 9825 darab 4%. Berapa? 9825 darab 4%, 393. Tambah 393. So total duit dia ada balik 9825 tambah 393. Masih lagi RM 10,218. Even dia trade 3 kali loss, 2 kali gain. Even dia trade 3 kali loss, 2 kali gain. Waktu yang 4 kali loss, pandai-pandai kira lah. Memang yang tu akan kurang sikit lah. Tapi kalau betul-betul dia jaga dia punya ni kan, ni 3-2 ni. Loss 3, gain 2. Ni loss 2, gain 3. Dan ini hanyalah 2% ya. 2% dengan 4%. Selalu screenshot 12%. Selalu screenshot 20%. Mana ada orang screenshot 4%? Mana ada orang screenshot 4%? Mana ada orang screenshot 4%? Dia kata ASB. Pergi cari dekat Twitter. Cari dekat Twitter, Facebook ke, Instagram ke. Tak ada orang screenshot 4%. Screenshot dia mesti 10% kat atas. Tulis bawah tu, Alhamdulillah, rezeki intraday. Alhamdulillah, rezeki intraday. Alhamdulillah, apa masuk je jalan. Tetapi kenapa dia masih walaupun dia screenshot that one, kenapa dia tak boleh maintain macam ni? Alhamdulillah duit KFC contoh. So here, inilah yang dipanggil sebagai lepas tu konsistensi lah. Konsistensi dan disiplin lah. Konsistensi dan disiplin. Sebab apa? Sebab susah nak dapat macam ni kan. Tak semestinya kita kena trade every time. Ya, contohnya macam saya. Saya ada masa yang saya kurang sikit. Tapi saya ni lah. Saya cuba. Contoh saya trade mungkin sebulan 2 kali. Sebulan sekali gitu ya. Jaranglah. Itu pun saya memang cuba ni kan. Ada gain, ada loss. Ada gain, ada loss. Tapi kalau kita betul-betul cover this part, yang 2%, 4%, 2%, 4% ni kan. Kalau betul-betul lah, kalau ni kan. Dia nak set the winning mentality tu yang susah. Tapi sedangkan, this one, ni, 2% je. 2%, 4%, 2%, 4%. Bukannya 2% daripada bukannya 2% daripada what we call as entry tu dah. 2% daripada kita yang kira kat atas tadi tu. Yang kita kira kat atas tadi tu. Puasa nak? Yang kita kira kat atas tu 2% daripada yang kita kira tu. Jadi kalau 5 kali trade, RM100 lah. Ni 5 kali trade dalam RM RM100. Broker fee. Di semua sama, broker fee dalam RM100. So adalah kira 10,100, 10,700. Sebab saya tolaklah broker fee ni kalau betul-betul ni kan. Bukannya kita masuk dengan modal 9,800, tidak. Kita masuk modal yang kita sanggup loss 2% dengan kiraan atas tadi. Tapi kebanyakannya terbaliklah. Kebanyakannya terbalik. Dia lebih pentingkan orang panggil apa? Screenshot dah. Dia kata masuk 100 slot lah. Masuk 100 slot lah. Sebab apa? Senang tekan. Itu satu. Okay, kita cuba kita list balik. Yang pertama kita adalah masuk lot ikut modal. Ini salah. Ini salah. Masuk loss, masuk ni apa ni? Masuk lot ikut modal ni. Okay, so kita scroll balik ke atas. Scroll balik ke atas kan? Masuk lot ikut modal ni apa? This one. Soalan pertama, soalan kedua, quiz kedua tadi.
Quiz kedua, this one. Kita masuk lot ikut modal. Turun 1 bit je, dah habis, hilang, dah lebih persen loss. 1. Okay, cuba kita rules balik. Cuba kita list balik. Okay, sekejap, nak kena turun balik bawah. Ada praktikal sikit je ni. Kita pakai mouse. Kedua adalah position sizing. Position sizing. Dia selalu base apa? Lot ni ikut nombor genap. Maksudnya dia katakan 100, 200. Berapa dia tengok, berapa limit dia ada ni. Tekan sampai cukup limit tu. Tekan tu sampai cukup limit tu. Tengok kat phone. Wah, aku ada limit 5,000. Tekan. Lot ni 4,200. Tak boleh. Up sikit. 4,600. Up sikit lagi. 4,800. Up sikit lagi. Exit limit. Turun balik. Ni lah, lot ikut limit. Lot ikut limit. Janganlah, up sikit lah. Up sikit satu lot tambah. Kalau up sikit satu lot tambah, boleh cukup lah modal tu. Betul tak? Kita buat benda sama. Saya pun semua pernah lalui. Yang ketiga adalah inilah cut loss. Sebab apa kita rasa sayang untuk cut loss tu? Sebab bila kita tengok balik kat atas tu, kita just that kita rasa kita boleh kaya cepat, tapi berapa ramai yang tak follow the rules yang kat atas tu, end up losing money. Sebab apa? Atas ni kita nampak memang senang, mudah. Sebenarnya kan 3-2. So untuk dapat 3-2 ni, tu yang trading system yang kita buat tu lah. Kita tengok market macam mana apa semua tu. Ni sebenarnya 8% ni. Ni gain 8%. So okay, dapat so position sizing. Maaf. This one. So cut loss this one. 3 ni penting So saya sambung sikit lagi. Ni yang saya ni Hafiz cerita panjang ni. Saya bagi slide ni. Saya dapat kebenaran Hafiz. Apa-apa pun nanti dah dapat slide ni. Saya minta semua yang dapat slide ni doakan kesihatan Hafiz, kesihatan doakanlah apa yang baik untuk Hafiz. Semua ni Hafiz dah saya terangkan based on yang tadi tu. Kat luar semua saya detailkan one by one. Okay, ada satu tambahan lagi. Di sini adalah the 6% rule. Okay, maksudnya apa 6% rule? Adalah Hafiz kata dalam buku Alexander tu, For a Living tu, dia kata kalaulah kita ada modal 10,000 dan katakanlah that month lah, contoh Jun. This one susah nak buat, saya pun kadang-kadang susah nak buat, tapi tak apalah saya terangkan juga. Mana tahu one day kita dapat that spirit tu kan. Just set here 10,000 Jun. Kita ada senang ya. Katakanlah kita dah loss 6%. Ada 6% lah. Ataupun kalau 6% daripada sini RM 600 lah. Contoh kan. Kita rehat for that month. Nampak? So kalau kita dah loss 6%, RM600, rehatlah for that month. Boleh? Ini yang paling penting. Kalau dah lebih rehat 2 month. Rehat 2 bulan. Tapi bukannya saya kata rehat ni ke apa tak. Bukannya kita kata rehat for that month ke apa. Rehat sampai tahap
kita punya mental tu dah stabil. Ni, rehat sampai tahap kita punya mental tu dah stabil. Yang tu je dia punya main dia tu. Itu je yang saya cuba sampaikan. Ingat saya masuk grup tiap hari tu, saya beli tiap hari je. Ingat ingat saya tu saya beli tiap hari ke? Tak. Sebab saya pun ada urusan lain kan. Just that saya bagi tu as a support lah. Tapi yang paling penting kena ingatlah apa kita macam mana kita ni kan, macam mana kita gain dan loss tu, macam mana kita control our money. Faham lah? Sebab apa? Sebab apa? Yang terbaru tahu tak? Tahu tak? Dan Zenja. Ni dah. Dan Zenja mungkin tak ni. Nah tak Mark Minervini? Mesti ada yang follow dia kan? Tak Mark Minervini? Dia mostly trade 7 bulan dia per year. Average. Full time trader tu. Full time. Yang lain dia buat apa? Yang lain memang kena rehat. Memang kena rehat. Sebab apa? Bukannya setiap hari market cantik. Mana ada? Mana ada setiap hari market cantik? Muhung lah. Muhung. Orang kata muhung kalau market cantik tiap hari. Tapi tak apalah, kita semangat sebab kita nak gain kita punya money tu, kita nak capital kita tu meningkat, tu satu. Dan sama-sama kita nak belajar kan. Kita nak belajar. Tapi just that, kita ni lah, kita cuba. Ni just rules ni yang kita ni supaya eye opening lah untuk semua orang. So here, ada the 6% rule ni. Saya cerita lah, do not open a new trade for the rest of the month. Saya dah summarizekan ni, when the sum of your losses 6%. Itu namanya Piranha Byte dalam buku tu lah. So, set a limit. Ni this one. Set a limit. The maximum total loss that you account may suffer in a month. Okay, this one. Ini paling penting. 6% tu one off. But first kita define percent rules tadi kan. Maksudnya kita boleh lah trade 3 kali. Kalau nak loss 6%. Contoh. Tapi kalau kita hentam sekali, loss terus 6%, itu kita ada problem lah. Kita ada problem. Okay. Cumulative. Kira-kiranya, okay, siapa-siapa yang ada ni. DNA saham. That's me. Okay. Boleh. Okay. So here. Okay. Out of the water before the piranhas get you. Saya baca. Ini kita kelas membaca sikit. We all go through periods when our system go out of sync with the market, during one loss after another. This one. Semua. Hari ini semua. Saya pun ada terkena sikit. Tapi saya ada di Kobe lah. Tapi dia nak cakap, we all go through periods when our system go out during one loss after another. Semua. Hari ini semua. Ramai. Hari ini ramai PM saya. Betul tak? So, it's important to recognize such dark trades and not push yourself but rather step back. Sebenarnya jangan agresif sangat. Maksud dia kan? Hari ini ramai tersidai. Ramai tersidai. A professional on a losing streak is likely a break, continue to monitor the market and wait, get in, deal with it again. Amateurs, ini paling pedih ni. More likely to keep pushing until the account become crippled. Maksudnya apa? Amateur, masuk awal-awal dulu lah waktu saya gila-gila trade. Saya gila trade ni nak cakap saya di Perancis bangun 3 pagi hari-hari tau. Nak cakap gila tak gila macam tu. Dah lah tercedok, bangun hari-hari betul. So here ni apa ni. So here
kita ni apa nanti dia account become creeper. Maksudnya sampai account pun dah ni lah. Sampai dah mesti apa ni? Become dah ni lah, dah maksudnya dah tenggelam lah, dah teruk lah. So ayat dia ni, do I have enough money plural for this trade, for example lah, the Swiss P7 change the user equation from more relevant like ni lah, maksudnya start hari ni semua dah boleh tanya lah, do I have enough risk available for this trade. This one semua dah start boleh tanya soalan ni pada diri sendiri, do I have enough risk available for this trade. Maksudnya semua dah nampak lah cara tadi kan. Alright. So the concept ini tadi saya dah terangkan tadi contoh kan. Contoh yang ni Hafiz gunakan 100,000. Tapi saya gunakan 10,000 Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi kan. Ni 100,000. So 6%. 6% berapa? 6% dia RM6,000 lah. Tapi kalau kita yang baru start, kalau kita katakanlah 10,000, 6%. 6% adalah 600. Contoh. This one, tapi kalau yang mana ada 1,000 tu, apalah, apa yang mana ada 1,000 tu, tingkatkan ada sikit kita punya rules tu, mungkin 10%. Contoh. 1,000 kan, RM100. Contoh apabila ada 1,000 ni kita punya modal dan kita punya probability tu, maksudnya kita punya exposure tu lagi rendah, lagi rendah. Okay. Ini sama, answer ni sama. Inilah apa total lah senario yang ni saya dah terangkan tadi. Details. So saya akan bagi ni this one sebagai contoh. So in conclusion, saya pun tak nak go to lama, nak kena pergi tengok saya punya testing tu. Ni kalau kita tengok balik kiraan-kiraan tadi, bila kita trade kan, ni months, maksudnya tak nampak macam senang ke tak? Betul tak? Okay. Yang paling susah adalah emosi. Ni between sebab apa? Between greed and fear lah. Paling susah adalah nak lawan emosi. Faham lah? So kita ni lah, kita akan rasa susah, very problematic. So kita lawan emosi kita lah. Termasuklah saya sendiri pun. Okay. So kalau kita dah ada sistem tadi di atas tu, sistem tadi tu is a guidance. Bukannya wajib follow that system. Kalau kita follow that system 100% mungkinlah susah kan. Setengah orang mungkin dia bigger risk ataupun ni. Just that 2% rule tu adalah guidance. Dan kita cuba tengok dekat mana yang kita boleh, yang paling penting this one Cuba siapa-siapa buat kiraan tu. Tengok balik this one. Boleh this one. Maksudnya kalau risiko dan risk reward ratio dia tu, dan tengoklah dekat mana dia ni, mana dia punya cut point tu. 10,800, 10,200. So tengoklah kalau risk reward ratio dia tu lebih tinggi, dia kena adjust sampailah dia dapat the best formula untuk dia. Alright. So buku dia The New Trading for a Living, Alexander Elder. Okay. So saya rasa setakat tu saja saya share hari ni. Saya pun nak kena go through what we call as apa benda saya punya testing tu. So hopefully semua jelas lah dengan saya punya sharing in term of maksudnya yang ni bukannya kata wajib follow ataupun tidak, tapi dia lebih kepada eye opening supaya kita lebih jelas apa kita punya tujuan dalam trading tu. Dapat? So market merah jangan down. Sebab kalau kita jaga kita punya risiko tu, kita akan lebih jelas dengan kita punya matlamat dan kita akan lebih jelas dengan apa yang kita akan capai. Okay. Saya nak kena leave meeting sebab saya ada benda nak kena tengok tu, testing tu. Nanti saya akan share PDF ni Baik semua.
Hari ni pun tak boleh lama-lama, esok ramai yang kerja. Nanti saya bagi watchlist macam biasa. Okay. Excel saya kena buat dulu. Nanti saya bagi. Saya buat dulu. Okay semua. Thank you for your attention. Assalamualaikum. Thank you for joining. Bila pula? Baru habis tanya kelas next pula. Lihat dulu. Nanti saya apa-apa, kalau lepas ni revision, saya akan bagi tahu last minute lah. Sebab kadang-kadang saya nak kena tally dengan jadual. Boleh kalau ada revision ke apa-apa. Alright. Okay, saya ni. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Sama-sama. Sampai makan tengah hari pula. Sama-sama. Okay, saya stop dulu.